Assalamualaikum dan salam biru warna diucapkan kepada Dr. Maridi binti Kasih selaku pensyarah bagi subjek Psikologi Pembelajaran semester 1. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan ciri-ciri perkembangan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan teori-teori perkembangan mengikut konsep John Piaget dan Lev Vygotsky. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Desiria Stephen, Nur Liana, Nurul Nafisha dan saya sendiri Anzar Ahmad. Pembangunan atau dalam bahasa Inggerisnya development merujuk kepada corak perubahan biologi, kognitif, sosial emosi yang bermula daripada konsep dan berterusan sepanjang hayat. Pembangunan dapat diklasifikasikan kepada 4 aspek. Pertama sekali, pembangunan fizikal iaitu perubahan yang berlaku pada tubuh badan manusia. Yang kedua ialah pembangunan personal iaitu perubahan pada personaliti manusia. Yang ketiga ialah pembangunan sosial iaitu perubahan pada cara manusia bergaul dengan orang lain. Dan yang terakhir sekali ialah pembangunan kognitif iaitu perubahan pada cara manusia berfikir, buat keputusan dan penaklukan. Terdapat 3 isu utama dalam pembangunan. Isu ini wujud kerana terdapat banyak pendekatan yang berbeza untuk penyelidikan dan teori serta terdapat beberapa perdebatan berterusan tentang persoalan utama sekitar pembangunan. Isu yang pertama ialah nature versus nurture. Persoalan yang wujud dalam isu ini ialah apakah punca pembangunan seseorang individu. Yang mana lebih penting dalam pembangunan individu, adakah nature seperti keturunan, gene dan kematangan ataupun nurture seperti pendidikan, cara dibesarkan, budaya dan dasar sosial. Yang kedua ialah continuity versus discontinuity. Persoalan yang wujud dalam isu ini ialah apakah corak pembangunan? Adakah corak pembangunan individu adalah bercorak beransur-ansuran atau bercorak berperingkat? Isu yang terakhir ialah critical versus sensitive period. Persoalan yang timbul akibat isu ini ialah bilakah masa yang tepat? Adakah terdapat masa kritikal di mana kebolehan tertentu perlu dikembangkan? Jika peluang tersebut terlepas, bolehkah kanak-kanak dapat mempelajari kebolehan tersebut? Terdapat 3 prinsip dalam pembangunan. Pertama ialah manusia berkembang pada kadar berlainan, iaitu bukan semua manusia adalah sama. Setengah manusia mempunyai daya pemikiran yang berlainan dengan orang lain. Kedua ialah manusia berkembang dengan cara yang teratur, iaitu manusia berkembang mengikut susunan yang logik. Contohnya, bayi akan berjalan dahulu sebelum belajar berlari. Ketiga ialah manusia berkembang secara beransur-ansuran, iaitu pengembangan manusia tidak akan memakan sehari, ia memakan masa yang lama untuk dikembangkan. Tokoh psikologi pertama ialah Jean Piaget. Beliau lahir pada 9 Ogos 1896 di Neuchâtel, Switzerland. Beliau merupakan graduan daripada Universiti Neuchâtel dalam bidang psikologi dan zoologi. Beliau juga merupakan ahli psikologi Swiss yang pertama untuk mengkaji tentang perkembangan kanak-kanak. Beliau berkhidmat sebagai seorang pensyarah dalam mata pelajaran psikologi kanak-kanak di University of Geneva, di mana beliau menghembuskan nafas terakhir beliau pada 16 September 1980 semasa beliau berusia 84 tahun. Tokoh psikologi yang kedua ialah Lev Vygotsky. Beliau lahir pada 17 November 1896 di Warsaw, Soviet Union yang kini dikenali sebagai Rusia. Beliau belajar di Moscow State University dalam bidang perundangan, psikologi, sosiologi, linguistik dan falsafah. Beliau meneruskan pembelajaran beliau dalam bidang psikologi di Institute of Psychology di Moskow. Beliau meninggal semasa beliau hanya berusia 38 tahun akibat tuberkulosis pada 11 Jun 1934 di Moskow. Teori berkaitan perkembangan individu. Teori berkaitan perkembangan individu menurut Jean Piaget ialah kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak, sebaliknya kanak-kanak membina persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya. Jean Piaget telah memperkenalkan 4 konsep utama untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan skema, penyerapan, pengubahsuaian dan keseimbangan. Pertama, skemata. Skemata bermaksud struktur kognitif yang berubah untuk mengadaptasikan maklumat baru. Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitarannya. Tambahan pula, skema adalah seperti sebuah kabinet menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. Apabila seseorang bayi dilahirkan, ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar, skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu akan diperhalusi. Skema juga adalah proses mencipta, memperhalus, membuat perubahan, menyusun dan mengurus. Seterusnya, asimilasi. Asimilasi bermaksud penerimaan maklumat baru selaras dengan skemata yang sedia ada. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumat-maklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada, iaitu penyerapan, fitting, maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji apple, oleh itu kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang.
skema yang sedia ada dan sekaligus merasanya. Melaluinya, kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan sebiji apel. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Akomodasi merupakan pengubahsuaian skemata yang sedia ada bagi maklumat baru. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema, development of schema. Jika maklumat yang diterima sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema. Sebaliknya, jika maklumat itu tidak sesuai, maka maklumat itu akan ditolak atau diubah suai. Ini menyebabkan proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubah suai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini akan meningkatkan tahap skema yang sedia ada. Seterusnya, proses ini berlaku sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi sesuatu kemahiran baru. Hal ini berlaku secara berterusan. Seterusnya, keseimbangan. Keseimbangan merupakan gabungan proses asimilasi dengan adaptasi yang membantu dalam proses keseimbangan. Keseimbangan akan tercapai melalui penyeimbangan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Sebagai contoh, apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Sekiranya ia berjaya, proses keseimbangan akan tercapai. Sebaliknya, jika ia tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubah suai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Jika maklumat baru itu dapat disesuaikan, maka tahap keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku secara berterusan, bermula dari bayi sehingga dewasa. Piaget menyatakan tiap-tiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri. Dengan sebab itu, kanak-kanak yang di dalam sesuatu darjah itu bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka, tetapi juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan berperingkat dan peringkat yang lebih awal adalah penting kerana ia akan menjadi asas bagi peringkat perkembangan yang seterusnya. Teori perkembangan kognitif mengikut Les Vygotsky pula menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Menurut beliau, kebanyakan daripada kemahiran kognitif terhasil daripada interaksi sosial dan kanak-kanak. Menurut beliau, kebanyakan daripada kemahiran kognitif terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa, guru, rakan-rakan dan orang dewasa. Kepentingan interaksi ini dalam perkembangan kognitif kanak-kanak digambarkan oleh Vygotsky dalam konsep zon perkembangan proksimal. Ia adalah istilah yang digunakan oleh Vygotsky untuk menerangkan bagaimana kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan-rakan sebaya yang lebih mahir. Dalam zon perkembangan proksimal terdapat had atas dan had bawah. Had atas ialah kemahiran yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir, manakala had bawah bermaksud kemahiran yang telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak. Konsep perancah scaffolding juga merupakan teori yang diasaskan oleh Vygotsky. Scaffolding bermaksud pengubahsuaian tahap sokongan yang diberikan dan berkait rapat dengan zon perkembangan proksimal. Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perancah untuk mendapat konsep-konsep baru dan lebih sistematik. Menurut Vygotsky, berkomunikasi dengan diri sendiri juga merupakan salah satu perkembangan kanak-kanak yang bagus kerana dapat mengawal tingkah lakunya sendiri. Malah, kanak-kanak yang sering bercakap dengan diri sendiri lebih cekap dengan kemahiran sosial berbanding kanak-kanak yang tidak bercakap sendiri. Hasil kajian juga menunjukkan kanak-kanak yang bercakap dengan diri sendiri akan memberikan impak positif terhadap diri mereka kelak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nafisha binti Mat Mesri, nombor matrik 286246. Saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri perkembangan kognitif individu. Merujuk kepada Jean Piaget, perkembangan kognitif terbahagi kepada 4 tahap iaitu sensori motor yang berlaku sejak dilahirkan sehingga usia 2 tahun. Seterusnya, praoperasi yang berlaku di usia 2 tahun hingga 7 tahun. Kemudian, operasi konkret yang berlaku di usia 7 hingga 12 tahun. Akhir sekali, operasi formal yang berlaku di usia 12 tahun dan ke atas. Pada peringkat sensori motor, bayi menggunakan mulut untuk merasa objek dan mengkoordinasi mata serta tangan untuk mencapai sesuatu objek. Sebagai contoh, menghisap ibu jari, memasukkan objek seperti mainan ke dalam mulut dan mencapai objek yang berbunyi. Pada akhir peringkat ini, kanak-kanak boleh berimitasi dengan meniru perbuatan yang dilihat seperti melambaikan tangan. Kanak-kanak akan mencapai tahap pengekalan objek iaitu kebolehan menggambarkan objek di dalam memori. Kita beralih kepada praoperasi. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baharu. Mereka mula berupaya untuk menggambarkan dan merancang pergerakan dengan menggunakan minda dan diluahkan
sama ada dalam bentuk perkataan, isyarat ataupun gambar. Seperti contoh, kanak-kanak yang belum boleh bercakap menggunakan perkataan yang jelas akan menunjukkan ke arah tin susu sebagai isyarat dia mahukan susu. Pada peringkat ini juga, fungsi semiotik iaitu perkembangan bahasa berlaku dengan pesat. Permainan membayangkan seperti menjadi ibu, ayah ataupun watak kegemaran kartun mereka juga berlaku pada tahap ini. Pemikiran kanak-kanak lebih bersifat intuitif dan mereka bersikap egosentrik iaitu mereka merasakan orang lain mempunyai minat yang sama seperti mereka. Seterusnya, operasi konkret. Pada tahap ini, kanak-kanak mula berfikir secara logik. Mereka mula memahami konsep penambahan dan pengurangan. Pada tahap ini juga mereka memahami konsep keterbalikan seperti contoh mengira nombor 1 hingga 10 secara terbalik. Mereka juga boleh mengelaskan objek mengikut ciri yang sama. Contoh, mengasingkan objek yang berwarna biru dan merah. Selain itu, gaya pemikiran mereka juga berubah daripada egosentrik kepada decentrate. Sebagai contoh, mereka mula bersosial dan menerima pandangan kawan-kawan yang lain semasa bermain. Akhir sekali ialah operasi formal. Pada tahap ini, kanak-kanak mula berfikir secara abstrak, sistematik dan mampu membuat andaian awal. Sebagai contoh, mereka dapat membayangkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan sekiranya mereka tidak menjaga alam sekitar. Pada peringkat ini juga, pemikiran egosentrik remaja mula muncul seperti susah menerima pandangan orang lain dan berfikir untuk memberontak. Tidak seperti Jean Piaget, Vygotsky tidak mencanangkan peringkat perkembangan kognitif individu, tetapi beliau menekankan bahawa kanak-kanak membina pengetahuan melalui interaksi sosial. Vygotsky juga berpendapat bahawa perkembangan kanak-kanak bergantung kepada keadaan persekitar mereka seperti budaya dan cara hidup. Sesetengah pengkritik mengatakan bahawa Vygotsky terlalu menekankan peranan bahasa dalam pemikiran. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu menurut dua teori yaitu teori Jean Piaget dan teori Vygotsky. Menurut teori Jean Piaget, faktor-faktor yang mempengaruhi kognitif individu tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu kematangan biologi, aktiviti fisikal, pengalaman sosial, dan ekuilibrasi yaitu mengimbangi. Kematangan biologi adalah dikawal oleh gen dan setiap gen menunjukkan perlakuan dan muncul sesuatu yang diprogram secara genetik dan kematangan biologi adalah salah satu diwarisi oleh ibu bapa. Yang kedua adalah aktiviti fisikal yaitu pergerakan dan aktiviti fisikal yang berbeza-beza yang akan meningkatkan koordinasi badan. Oleh itu, kanak-kanak akan belajar prinsip keseimbangan, meneroka, menguji dan memerhatikan serta mengkoordinasikan maklumat. Teori yang keempat pula adalah pengalaman sosial yaitu berlaku transmisi sosial yang bermaksud belajar daripada orang lain. Faktor sosial ketika berinteraksi dengan orang lain melalui budaya daripada masyarakat dan setiap komuniti belajar daripada satu sama lain. Teori Jean Piaget yang keempat adalah ekuilibrasi yaitu mengimbangi, yaitu memproses maklumat baharu yang diperolehi dan kemudian memeriksa dengan maklumat atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Apabila maklumat baharu yang berbeza dengan maklumat lama, seseorang akan mengimbangi untuk menentukan maklumat yang sesuai. Menurut teori Vygotsky pula, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kognitif individu yaitu interaksi sosial dan kemahiran berbahasa. Menurut interaksi sosial, pemikiran kanak-kanak berkembang akibat daripada pergaulan dengan orang lain, yaitu berlaku antara kanak-kanak dengan individu yang lebih berpengetahuan daripadanya. Pergaulan dengan masyarakat sekeliling dan kemudian akan menggunakan maklumat-maklumat yang diperolehi dalam interaksi-interaksi yang lain. Manakala kemahiran berbahasa adalah kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis, merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Ia juga melibatkan 2 komponen asas yaitu mendengar dan bertutur. Kemahiran membaca dan menulis pula merupakan kemahiran bukan lisan. Perbandingan antara teori Jean Piaget dan Vygotsky dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu adalah menurut Jean Piaget, kematangan biologi merupakan proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor baka ataupun genetik. Kemudian, interaksi individu dengan persekitaran pula merupakan komunikasi atau interaksi antara individu dengan persekitaran untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka akan meneroka, menguji, memerhati, dan menyusun maklumat yang diperolehi. Seterusnya ialah pengalaman sosial yaitu pergaulan individu dengan orang-orang di persekitaran mereka seperti ibu bapa, adik-beradik, rakan, guru, dan sebagainya. Faktor yang terakhir ialah keseimbangan yang merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang baru dialami.
Manakala menurut teori Vygotsky pula, perkembangan kognitif individu dalam dua peringkat, yaitu peringkat sosial dan peringkat individu. Pada peringkat sosial, maklumat atau pengetahuan individu diperolehi melalui interaksi individu dengan individu lain yang ada di dalam persekitaran mereka seperti ibu bapa, adik-beradik, guru, rakan sebaya, keluarga terdekat, dan jiran. Peringkat individu pula ialah kebolehan individu menukar maklumat dan pengetahuan yang diperolehi daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu. Maklumat yang diperoleh ini boleh menukar skemata individu tersebut. Perkembangan kognitif adalah aspek perubahan yang dialami oleh setiap individu, tidak kira tua ataupun muda. Hal ini juga menyebabkan berlakunya perubahan tingkah laku mengikut kematangan seseorang. Perkembangan seseorang itu bergantung kepada baka dan keadaan persekitarannya. Perkembangan fizikal dan perkembangan mental saling berkait rapat seperti yang terdapat dalam teori Jean Piaget. Perkembangan ini berlaku mengikut peringkat, bermula dengan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya.